uh, patah tulang ini, ya, patah tulang disambung atau dicantumkan melalui kaedah sangkal potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat, kawan-kawan yang kenal ataupun tak kenal. Terima kasih banyak-banyak. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ya, hendaknya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita berkongsi pengalaman, tuan-tuan, ya. Kita bukan ada tujuan apa-apa, berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu daripada saya, tuan-tuan, ya. Baiklah, tuan-tuan. Ada orang bertanya tak? Dia kata patah tulang ini, ya, patah tulang disambung atau dicantumkan melalui kaedah sangkal potong, tuan-tuan. Mungkin ada yang baru dengar tak sangkal potong tu apa. Tak apa, insyaAllah saya terangkan satu-satu, ya. Baiklah, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, semoga dirahmati Allah. Kita tengok dari segi sains pembentukan tulang tu bagaimana, tuan-tuan, ya tak? Pembentukan tulang tu, tuan-tuan, dia terjadi daripada tisu tulang atau tisu beros. Apa bendanya tu, ya tak? Dia adalah tisu penghubung, ya, struktur dan penyokong utama dalam menentukan bentuk tubuh badan kita. Begitu, tuan-tuan. Jadi tisu tulang ini, tuan-tuan, dia membentuk bahagian tergar organ tulang kita ni. Itu dia tisu tulang. Jadi tisu tulang ni, tuan-tuan, dia adalah tisu penghubung bermineral, terbentuk daripada sel-sel yang dipanggil sebagai osteoblast. Itu dari segi sainsnya. Apa itu osteoblast, tuan-tuan? Osteoblast ni adalah bahan yang diendapkan simetrik, ya, kolagen jenis 1 dan juga merembeskan kalsium, magnesium dan ion fosfat. Begitu, ya tak? Yang akhirnya bergabung, ya tak, secara kimia menjadi metrik. Ya, kolagen itu menjadi satu mineral hablur yang dipanggil sebagai mineral tulang dalam bentuk hidroksiapatit. Tuan-tuan, itu dari segi sainsnya pembentukan tulang, tuan-tuan. Ya. Jadi hari ini kita bercerita di sebalik sains itu. Apa dia, tuan-tuan? Ya. Sangkal potong. Kalau orang dulu-dulu, tuan, kita tanya kepada siapa, orang lama-lama, bila disebut sahaja sangkal potong, mereka tahu. Dan diura-urakan berasal dari seberang, ya tak? Tak kisahlah daripada mana. Yang pentingnya ilmu sangkal potong ini semakin dilupakan. Dan macam-macam cerita berkaitan dengan ilmu sangkal potong ini, tuan-tuan. Jadi sebenarnya kita merawat untuk tulang patah juga menggunakan sangkal potong. Tuan-tuan, ilmu Allah turunkan di dunia ini pelbagai bentuk. Dan saya sebutkan juga, dia hanya setitis daripada selautan, tuan-tuan. Mudah sangat orang berkata, ya, ini tak betul, itu tak betul, tak boleh, tuan-tuan. Orang yang membuat sangkal potong ini, tuan-tuan, ya tak, orang-orang yang berilmu. Dan yang paling pentingnya adalah orang-orang berilmu dan tidak melanggar hukum Allah. Itu yang penting, tuan-tuan. Tetapi macam-macam ceritalah itu, ini. Jadi kita kena tegaskan bahawa ilmu sangkal potong ini berlandaskan hukum Allah. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, sangkal potong ialah ilmu dahulu kala, tuan-tuan. Ilmu merawat tulang patah dan berkaitan dengan tulang, tuan-tuan. Dulu-dulu orang merujuk kepada orang yang ada ilmu ini untuk menyelesaikan masalah tulang patah dan masalah-masalah tulang. Jadi pelbagai cara untuk mempelajari ilmu ini, dengar cerita sana, dengar cerita sini.
Itu sebenarnya cerita-cerita tuan-tuan. Tetapi yang sebenarnya saya tegaskan lagi sekali, insya-Allah kita menggunakan ayat Quranul Karim dan tidak menyalahi hukum Allah, tuan-tuan. Kita niatkan untuk bantu mereka, ya. Jika ada di tempat-tempat lain dah tak mau, kita niatkan untuk membantu mereka yang sedang dalam masalah patah tulang, masalah tulang. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, bagi pihak kita, kita merawat menggunakan sedikit buluh kuning, ya nak? Buluh kuning, dan kadang-kadang kita gunakan rotan juga, ikut kesesuaian kepada masalah pesakit tersebut. Jika patah dia di mana, katakan patahnya di kaki, di paha dan sebagainya, jadi kita ikut kesesuaian. Jadi kalau rujuk kepada budak yang saya rawat tempoh hari, dia di bahu itu, dia punya apa tu, dia patah di situ di bawah je tu dah. Jadi kita telah cantumkan. Bagaimana kita nak cantumkan, tuan-tuan? Kita gunakan daun belum. Ada orang separuh kata daun belum, ada orang panggil tembaga suasa, ada separuh tempat dia panggil daun payung raja, dan macam-macam lagi, tak tuan-tuan? Okey, jadi daun itu kita layarkan ke api. Orang Perak kata layarkan ke api, jadi dia jadi lembut macam kain. So kita letakkan pada tulang yang patah tadi. Katakan dipatah di tangan, kita letakkan di tangan, kita balut macam tu. Kalau tak cukup, kita balut 2 helai ke 3 helai. Okey tuan-tuan. Jadi sebelum kita balut itu, kita sapukan dengan pijar. Pijar ni tuan-tuan, kita gunakan untuk kita sapu dan susun balik patah itu di mana. Kata gigi patah itu di sini, kita cantumkanlah ikut yang patah tu tadi, kita cantumkan balik. So dalam bahasa biasanya kita gam, begitu istilah biasa. Tetapi istilah dalam perawatan, kita cantumkan balik tuan-tuan, dengan menggunakan ilmu dalaman, ilmu ayat Quran. Ya, bila kita dah cantumkan dia tuan-tuan, kita sapukan dengan pijar. Dekat situ urat-urat tu kita susunkan balik. Okey, bila dah susun, dah seperti sedia kala tuan-tuan, maka kita balutkan dengan daun belum dekat situ. Kalau cederanya kuat dan sebagainya, kita lapikkan dia dengan buluh kuning. Macam tu tuan-tuan, ya. Jadi kita luruskan. Okey, kita buat anduh lah sedikit untuk dia balik. Jadi selepas itu, selalunya penyembuhannya agak cepat, insya-Allah, ya tak? Kita tengok kepada teruk atau cederanya atau patahnya tulang tersebut, tuan-tuan. Jadi dekat situ tuan-tuan, bila kita dah susun balik kedudukan daging, kedudukan urat, arteri, subarteri dan sebagainya seperti asal, maka kita suruh dia bawa balik dan insya-Allah akan sembuh, tuan-tuan. Itu saja. Ya nak tuan-tuan. Kemudian kita syorkan minum minyak kelapa darah yang banyak khasiatnya, terutamanya memang disebut, ya, mempunyai asid lorik dan kaprik asid yang sangat tinggi. Jadi dia membantu pembentukan tulang, tuan-tuan. Dan sapukan pijar, insya-Allah, tuan. Jadi itulah yang digelar sangkal potong. Sangkal potong ni tuan-tuan, pelbagai persepsi yang dibuat, ya tak? Tetapi sebenarnya benda itu kita tidak berjumpa dengan orang yang benar-benar mengamalkan sangkal potong ni. Kita hanya dengan cerita. Tetapi dia satu benda yang sangat penting untuk membuat kebajikan kepada masyarakat, tuan-tuan. Ya tuan-tuan, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang mana mahu menggunakan alternatif sangkal potong, silakan. Yang tak mahu tidak mengapa. Mungkin corak pemikiran dan antara kita berbeza, tidak mengapa. Jadi tuan-tuan, yang mana kadang-kadang ada juga yang dia nak jadi ejen, dan itu kita boleh bincang, tuan-tuan. InsyaAllah kita cuba kaedah-kaedah lama untuk kita ketengahkan membantu masyarakat pada hari ini. Yang mana mahu, yang tak mahu tidak mengapa. Kita hanya mengesyorkan saja. Ketentuannya terpulang kepada tuan-tuan. Semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi
Bagi yang tengah dalam rawatan ramai ya tak? Jangan lupa minum minyak kelapa dara, jangan lupa sapukan pijar. InsyaAllah kita niatkan benda yang baik-baik. Semua ketentuan Allah, Allah akan tolong kita. InsyaAllah. Sekian tuan-tuan, kita berjumpa lagi di sesi episod yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.